Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman reality menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Allahumma salli wa sallim. Aku salam sila. Ya Allah, boleh saya masuk Boleh sila. Masuk. Saya 4 kali nyanyi ni. 4 kali nyanyi ya? Saya ingatkan awak yang akan duet dengan saya. Oh, tak boleh. Tak masuk juga. Tak masuk. Sebab kalau saya nyanyi, Ustaz tak dapat job nanti. Okey, baik. Okey, apa ni? Audio raya. Audio raya. Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi di TV9. Betul. Bersama saya Baz Aizan. Dan saya Fakhruddin Kamarudin. Alhamdulillah kita meneruskan lagi kembara Ramadan kita. Semoga terus bersemangat di hujung. Betul. Walaupun dah ada vibe-vibe nak raya tu. Tapi dan teruskan insya-Allah. Dan juga hari ini Ustaz, hari Jumaat yang terakhir dalam Ramadan. Ya betul. Kita harapkan. Waktu Ustaz berselawat tadi kan. Cuba saya sikit. Lunak betul suara. Takut sangat kan. Lunak betul suara Fakhru tadi kan. Kalau kita dengar selalu kalau bulan puasa dia mesti popular dengan iklan kurma. Macam keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Tapi Fakhru punya suara kelunakan suara Fakhru Radhi. Alah, awak kalau buat iklan begitu saya masuk pun VO. Okey, baik. Alhamdulillah kita hari ini akan bercerita macam-macam topik juga. Seperti biasa LKO kan dia akan best. Okey, semalam ada World Quran Hour. Tapi dekat cerita Ustaz pun saya pergi sana. Tengok semua dia. Saya pergi. Saya kena tengok kan. Sebab nak balik melaporkan kat sini. Kan semalam ada di TV9 juga kan. So di semalam di Masjid Negara semalam sangat meriah bang. Ramai datang, ada banyak halaqah-halaqah tu pun dipanggil bulatan-bulatan kecil untuk sama-sama membaca surah Al-Jumu'ah. Semalam baca surah Al-Jumu'ah, tadabbur sekali, full ayat dia sampai 11 ayat. So ada pentadabbur, ada 3 orang pentadabbur ustaz-ustaz yang hebat di Malaysia ni. Dan begitu juga qori-qori yang hebat membacakan setiap ayat tu. Dan juga ditadaburkan satu demi satu. Best Termasuk Fakhru ke? Saya saya terabur jadi dia. Oh, terabur kan itu. Tapi sangat best. So antara yang dapat kita belajar daripada surah Al-Jumu'ah ni ialah bagaimana Allah Taala tukarkan bangsa Arab jahiliah yang sampai membunuh anak tu tapi jadi mulia. Dengan Quran. Yang Quran. Diutuskan Nabi SAW. Itu antara intipati dia. Alhamdulillah. Okey, tapi tak apa, cakap pasal Quran ni kita akan bincang mengenai Quran juga nanti sebenarnya Ustaz. Tapi hari ni ada satu benda kita nak tunggu-tunggu sebenarnya Ustaz. Apa dia? Fakhru sebenarnya kita tunggu lagi sebenarnya video-video. Fakhru je lah. Kita Fakhru je boleh boleh. Dia panggil saya Ustaz jugalah macam mana. Okey, cakap pasal tunggu ni Fakhru ya, kita sebenarnya tengah menunggu lagi video-video dari penonton-penonton Nasi Lemak Kopi. Betul. Boleh hantar segala video gelagak-gelagak comel yang rasa comel ke ataupun tak kisah. Bukan sekadar orient saja. Kalau kucing ada warna putih ke, warna hitam ke apa, boleh hantar di nlko@tv9.com.my. Sebab tu nama dia Oyenko. Betul. Kalau black boleh je, sama je. Dia Orient tu macam nama baru bagi kucing. Kan itu hantar je. Mana tahu macam-macam kereta kucing. Betul. So, cerita pasal kucing. Hari ni pun kita ada cerita pasal kucing. Betul. Kucing tapi nanti kita akan cerita. Baik. So antara topik yang menarik hari ini ialah kita nak kongsikan kepada anda cabaran berdakwah pulang ke fitrah. So kita akan bersama dengan seorang sifu, seorang yang sangat hebat dan juga berjuang di dalam medan dakwah ini, iaitu nak berdakwah kembali ke fitrah ni. Kita nak cerita pasal LGBT. So isu besar tu di
negara kita sebenarnya. Cabaran dia. Dan Ustaz, tidak lupa juga pada hari ini, start dari Jumaat, kita ada Fakrul. Kita akan ada kelas Al-Fatihah bersama Fakrul. Caranya mudah saja, bolehlah membuat panggilan di talian kami di 1800 881677 di talian LKO. Kita akan belajar macam mana untuk menyampaikan atau membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan fasahah dan lahjah yang sebenarnya. Saya dah train barah, nanti dia akan baca juga. Macam tu. Okey, lagi seterusnya kita nak cerita pasal nak cantik dan berduit. Bagaimana tu? Nak cantik dan juga nak berduit. Nanti kita akan cerita. Sebab hari ni ialah orang kadang-kadang dia cantik tapi duit kurang. Abang kata pepatah ni, pepatah Melayu ni, biar papai asal bergaya. Tapi yang ni biar kaya dan bergaya. Tapi kalau tak cantik, tak berduit pula macam mana? Sentap. Cantik tu subjektif. Betul. Dengan di mata Allah kita sama je sebenarnya. Kan, insya-Allah. Baik, seterusnya kita nak cerita pasal tadi kan, kita sebut pasal kucing. Makanan yang sesuai untuk kucing. Kadang main sumbat je, risau juga dengan raya ni. Kalau kat kedai-kedai makan tu semua kita nampak kucing, kita bagi ikan goreng apa dalam pinggan kita ni. Tapi boleh ke sebenarnya? So kita akan bersama dengan pakar sebentar lagi untuk kita nak tengoklah, takut kucing tu sakit pula kan. Okey, semuanya selepas ini. Tapi kita nak ke topik kita yang pertama tadi, iaitu kita nak cerita tentang berdakwah kembali ke fitrah. Kita akan bersama dengan seorang panel yang cukup hebat. Tapi sebelum tu kita saksikan terlebih dahulu berkisah yang disediakan. Jika dahulu stigma umum bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT ini dianggap sebagai perosak masyarakat. Tapi itu dahulu. Kini golongan LGBT semakin berleluasa dan terbuka. Situasi yang agak membimbangkan, terutama di negara kita yang berpaksikan agama Islam sebagai agama rasmi. Topik yang dulunya agak tabu untuk diperkatakan, namun golongan ini dilihat semakin berani mengakui diri mereka. Persoalannya, mengapa situasi ini berlaku? Saya rasa sebab kurangnya didikan agama daripada ibu bapa juga yang menerima benda ni, dan tiada teguran daripada orang sekeliling yang menyebabkan semua orang menerima dan rasa macam benda ni satu benda yang betul. Orang boleh terjebak disebabkan pengaruh rakan sebaya. Sekarang ni terlampau banyak dekat kita punya social media yang kongsi pasal LGBT ni. So diorang rasa macam tak ada apa-apa lah. Dari segi agamanya, kalau seorang itu dia melakukan dosa yang berterusan, dia akan menyebabkan hati dia keras dan dia akan terbiasa sehingga kan dia merasakan hatinya tiada kesan kalau dia buat dosa itu. Mungkin bagi mereka yang mempunyai naluri sungsang, ini adalah ujian hati dan perasaan. Tetapi bagi seorang insan ini, beliau tidak menganggap mereka sebagai pendosa. Mungkin tiada haluan hidup atau pengaruh sekitarnya sehingga tidak endah dosa pahala. Namun bagi Muhammad Hanafiah Abdul Malik, ini adalah ibadahnya, membimbing untuk kembali ke fitrah asal. Mempunyai pengalaman lebih 10 tahun menyantuni golongan LGBT, pendakwah ini akui bukannya mudah. Mesra dikenali sebagai Ustaz Hanafiah, beliau mengambil pendekatan untuk mendidik dan membantu golongan ini sejak tahun 2009 lagi. Antara yang dibantu ialah Allahyarham Cikgu Eri atau nama sebenarnya Muhammad Kariri Muhammad Ramli, bekas maknya yang insaf atas kekhilafan diri. Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Apakah sumbangan kita dalam menangani isu LGBT ini? Aspirasi NLKO hari ini membawakan pendakwah Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik dalam cabarannya mengembalikan fitrah kepada mereka yang mengalami kekeliruan identiti ini. Itulah tadi berdakwah kembali ke fitrah. So kita hari ini bersama di studio kita cukup istimewa. Saya panggil dia Sifu. Saya panggil pendakwah terkemuka dunia. Ya. Dia pasal dia dua-dua semua ambil. Ambil macam Fakrul jugalah. Kalau bab motor dia lah. Sifu. Sifu bikers. Ya. Kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifu. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Sihat. Ini nak kereta ke motor? Motor. Oh, dia sama dengan Fakrul lah. Sama. Pecut hari ni. Tapi ni tinggal 3 tiang. Aduh. Allah. Ustaz, ni macam mana jadualnya Ramadan? Busy tak? Saya tengok Ustaz dengan yalah Ustaz kesihatan Ustaz okey? Selepas keluar daripada ICU awal tahun itu dia merosot sikit lah. Merosot sikit kan? Alhamdulillah kerja dakwah jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pejuang kanser.
Oh ya, betul-betul. Ustaz pejuang kanser. Kami doakan Ustaz diberikan kesihatan, kekuatan insya-Allah. Terima kasih bersama kami dan Nasi Lemak Kopi O. So kita hari ni cerita Ustaz, tadi kita tengok satu bingkisan yang sangat menarik. Ustaz sendiri bersama dengan mereka golongan-golongan LGBT ni, kalau kita tengok di social media pun ramai yang nak menjauhkan diri. Ramai yang macam terus kecam lah. Tapi macam mana Ustaz boleh terbuka hati, mendekati mereka, bersama dengan mereka, insya-Allah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kuntum khayra ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik umat kita lah. Tapi ada ciri dia. Pertama, menyeru kepada kebaikan, cegah kemungkaran dan mengajak orang beriman. Jadi Ustaz ingat kalau kerja berdakwah di lorong ni, rasanya dalam umur 20-an lagi Ustaz dah buat. Ustaz Alhamdulillah, ramai yang kita dapat bantu. Baik pedagih dadah, penjenayah, golongan pelacur, LGBT ni, alhamdulillah ramai dah kembali pada fikrah. Balik pada fitrah sebagai seorang Islam dan mengamalkan Islam sepenuhnya. Alhamdulillah. Kalau yang kita tengok ni, video ni, ini program JAKIM. JAKIM bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam di Melaka dan juga buat di Johor. Dan kita dapat kumpulkan semua jumlah peserta-peserta ni lebih kurang dekat nak 1,000 lah. 1,000 Alhamdulillah, mereka berjaya dikembalikan kepada fitrah. Dia macam ni, dia ada 2 isu yang paling penting. Dalam kaedah dakwah, kita panggil more connection. More connection to less correction. To less correction boleh macam. Boleh macam. Ada banyakkan hubungan dulu, kurangkan, memudahkan untuk pembetulan. Tapi kalau kita kecam dia jauh, nobody can change. Susah. Dia buka media sosial, orang tu buat kecam. Ada baik juga kecam ni, tapi banyak kemusnahan. Menyebabkan mereka kadang-kadang jauh dari agama. Baru-baru ni ada yang cakap, jangan sampai saya keluar daripada agama ni. Oh, ada. Ada. So, kita doa. Kita doa elok-elok. Cara pendekatan ni kena rapat dulu. Baik. Ustaz, masuk kembali fitrah ni macam mana? Kembali kepada fitrah, jadi orang baik. Kita lahir ni suci daripada dosa. Kita jadi orang baik. Kita tak buat banyak dosa. Itulah tujuan dia, untuk kembali kepada fitrah, supaya kita jangan banyak buat dosa. Wallahualam. Ustaz, bagi baiklah Ustaz, setiap kali kita berdakwah ni pasti akan ada cabarannya tersendiri. Jadi macam mana cabaran Ustaz hadapi untuk kata merapat pada golongan LGBT ni, untuk mengubah mereka menjadi kembali kepada fitrah? Susah tu. Dia pertama sekali cabaran dia ialah dia tengok kita. Sebab tu Ustaz berdakwah jarang pakai ketayap, pakai baju bikers, pakai seluar jeans apa semua. Dan kita ada buat training untuk pegawai-pegawai agama seluruh Malaysia, bawah JAKIM. Alhamdulillah, kita ajar turun ke lorong. Jangan bawa van Jabatan Agama terperanjat orang lain. Jangan pakai baju-baju yang ni, kita pakai simple saja. Dan kita mendekati. Wallahi, paling mudah bila kita beri salam, dia orang jawab. Sebab tu Nabi kata, sebarkan salam, beri makan, lepas tu qiyamul lail, dan last sekali apa dia? Eratkan silaturahim. Mudah masuklah kamu ke dalam syurga dengan selamat. So, sebarkan salam. Jumpa, sebarkan salam. Kalau yang pada belum Islam lagi tu, kita cakap apa? Tanya khabar. Khabar, sihat, dah makan. Baik. Alhamdulillah. Saya sepanjang di lorong, belum pernah lagi diorang menentang dan lari dengan kehadiran saya. Alhamdulillah. Begitu juga di pusat. Saya pernah berdakwah dalam pusat pelacuran tau. Pernah juga berceramah dalam kelab malam. Kelab itu kelab gay lagi. Lain padang, lain belalang tu. Betul. Biasa kat TV ataupun dekat social media je kan. Tapi Ustaz, cabaran yang paling hebat lah, ataupun tentangan yang Ustaz dapat, ataupun tak ada langsung dia punya tentangan, semua terima Ustaz dengan baik, kalau Ustaz boleh kongsi. Kalau yang dalam dakwah, pernah saya pistol masuk dalam mulut lah. Tapi itu saya berdakwah pada golongan-golongan dadah. Itu masuk di mulut. Nyaris tak meletup je lah. Tapi saya cakap elok-elok. Sebenarnya, kalau kita bercakap, words can make war, words can make peace. Perkataan boleh menyebabkan peperangan, perkataan boleh menyebabkan ketenangan. Pilih perkataan kita yang baik, cakap yang elok-elok. Siapa pun dia. Allah benci dosa, tapi Allah tak pernah benci pendosa. So, solatlah. Walaupun hidup kita tengah musnah,
solatlah. InsyaAllah sedikit demi sedikit dia jadi improve. Hebatlah InsyaAllah. Ustaz, okey Ustaz, cakap mengenai LGBT ni, pastinya mengubah mereka itu adalah naluri mereka sendiri. Tapi naluri ni, hati kita dipegang oleh Allah. Jadi macam mana, apa komen Ustaz mengenai benda ni? Maksudnya, macam mana, adakah ini, ada mungkin pihak mendakwa LGBT mendakwa naluri ni Allah yang bagi. Jadinya, macam mana Ustaz dakwah ubah perspektif mereka tu? Okey, first, dia yang paling penting, LGBT ni apa dia? Lesbian, gay, bisexual, transgender. Dan mereka ni ada sedikit kecelaruan dari sudut pemikiran. Bukan kecelaruan kimia, bukan kecelaruan jantina, tapi pemikiran. Mereka nak jadi seorang lelaki, sedangkan mereka perempuan. Mereka nak jadi seorang perempuan, sedangkan dia lelaki. Pernah Ustaz berdialog dengan orang, Ustaz, saya ni Ustaz, saya rasa Ustaz, saya ni Allah Ta'ala salah jadikan saya. Saya seorang perempuan yang terperangkap dan tubuh lelaki. So macam mana kita nak jawab? So, saya kata, Allah tak pernah silap. Yang silap cara kita nak menerima. Ada orang lahir cacat tau. Tak ada mata, tak ada tangan, tak ada kaki. Betul. Awak sempurna. Maka tanda syukur pada Allah Ta'ala, dapatkan diri Allah. Cuba dapat pelan-pelan. Banyak lagi. Dan banyak dalam sesi dialog. Pernah sekali kita berdialog di sebuah universiti terbuka kat sini. Hebat dalam dialog tersebut. Tapi kita jawab pelan-pelan. Jawab satu-satu. Dia kata nak jawab soalan ni, tengok dia orang. Kalau salah cara jawab, habis. Dia orang akan reject. Betul. Jadi Ustaz punya pandangan kena pujuk lah, lebih pada kaedah pujuk. Hikmah kan? Hikmah. Berdakwah dengan hikmah. Ustaz, antara yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita tadilah, orang-orang awam, dia kata antara sebabnya adalah kurang didikan agama. Ustaz setuju tak dengan pandangan ni? Saya rasa tak lah. Kalau saya tak setuju dengan tentang didikan agama. Sebenarnya didikan agama mak ayah dah bagi dah. Cuma diorang ni hilang kawalan. Ada juga yang terlibat dalam dunia gay ni golongan agama. Ada juga berlaku di tempat-tempat pengajian agama. Berlaku juga. Kurang agama dah kan? Dah ada dah. Tapi kenapa? Hilang kawalan. Dia kalau dalam ilmu psikologi, we have 3 minute at T-junction. Kita ada 3 minit. Nak buat ke tak nak buat? Nak buat ke tak nak buat? Jangan layan. Jangan layan. Kita diam dulu. Masa kita ketagih, macam orang nak isap rokok, macam orang nak buat benda sesuatu, jangan layan. Kalau dibuai nafsu ni, dia akan menghanyutkan kita. So, tapi yang lebih Ustaz rasa challenge sekarang ni, media sosial. Lepas tu ada pengaruh yang menghebahkan. Kita tidak pernah bermusuh dengan golongan LGBT. Tapi kita menentang gerakan. Movement LGBT. Mereka angkat, mereka angguh, mereka perjuangkan, mereka galakkan. Kata ini adalah fitrah. Gay is okay. Kan macam-macam lah benda-benda masuk dalam buku-buku dah ada menormalisasikan. Benda ni harus ditentang untuk kebaikan ramai. Tapi golongan mereka yang ada ciri-ciri tu kita harus bimbing. Wallahualam. Ustaz cakap mengenai social media ni Ustaz kan. Selain daripada pengaruh media sosial tu sendiri, kalau kita tengok kat media sosial sekarang, orang makin berani, terbuka nak beritahu ni. Aku adalah sekian. Jadi apa komen Ustaz? Okey. Itu dinamakan kemajuan. Wallahi, hari ini kita menyaksikan kehancuran akibat kebebasan. Bebas sangat. You nak cakap apa, cakap. Tak ada adab, tak ada etika. Apa saja cakap. Tapi saya ucapkan syabas dan tahniah pada JAKIM. Baru-baru ni kita selesaikan satu masalah swing. Swing. Okey. Tukar-tukar pasangan. Syabas, tahniah. Dia, kalau dah tak ada cara hikmah, dah tak ada cara apa, cara yang paling patut, undang-undang. Undang-undanglah yang menjadi pendidik terakhir untuk mereka yang melakukan kesalahan. Wallahualam. Media sosial. Maaf, banyak sangat ceramah. So apa yang berlaku, pendidikan ni penting daripada kecil dan pendidikan ni harus dikawal oleh diri dia sendiri. Dia okey kawal. Tak boleh buat macam ni. Perasaan aku ni salah. Naluri ni aku salah. Semua orang diuji, orang kaya diuji dengan kekayaan, orang miskin diuji dengan kemiskinan. Mereka diuji dengan naluri. Naluri ni sebenarnya boleh padam. Sebab dia berunsurkan nafsu. Dia dah terbakar sikit, kita jirus. Astaghfirullah. Kita alihkan. Sometimes we cannot fight the feeling, but we can divert.
Kalau kau tak boleh lawan feeling ni. Handsome ni Ustaz Fakrul. Ya Allah. Ni maerahnya. Kita sedondor ini. Dia geram. Tapi astagfirullahalazim. Dia padamkan api yang sedang nak menyemarakkan naluri tersebut. Boleh padam. Okey Ustaz. Alright. Ramadan adalah satu madrasah terbaik. Ustaz rasa macam mana untuk kalau nampak yang mula-mula nak cenderung, mula-mula terasa aku ni terperangkap ni. Mungkin ada cara ubat hati kita sebab dia berkait dengan kita punya pemikiran dan naluri hati kita. Kita tak boleh salahkan Allah. Tapi apa yang kita kena buat Ustaz dalam Ramadan ni? Dia sebenarnya Ramadan ini untuk mencapai takwa. Berpuasa menundukkan nafsu. Nafsu ni kalau kita fikir, kita layan, dia jadi syok. Sebab tu kita kena jaga daripada atas. Rambut adalah aurat bagi orang perempuan. Ni nafsu akal, kita suka judgemental orang. LGBT ni neraka lah, apalah inilah. So, dia orang boleh dipulihkan. InsyaAllah. Kalau dia orang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, dengan mereka berubah hasil dakwah kita, apa berlaku? InsyaAllah mungkin dia lebih baik daripada kita. Ustaz dah tengok ramai yang baik. Ada yang mati atas pangku lepas solat zuhur, lepas solat subuh berjemaah. Ustaz ajarkan syahadah. Allahu Akbar. Lepas tu mata jangan tengok aib orang, jangan tengok aurat orang. Jangan dilayan. Ni lama-lama web lucah ni, jangan dilayan. Kan? Gay punya, lesbian punya, jangan dilayan. Yang nombor lepas mata, mulut. Jangan diucap benda-benda yang negatif. Jangan kantoi. Ini tak puasa. Tapi sebab apa tak puasa? Sebab tak solat. Apa jawapannya? Dia orang punya cara berfikir lain. Buat apa puasa kalau tak solat? Mana nak tak pahala? Apa jawapan kita? Tak apa. Saya jumpa personal. Saya cakap, tak apa. Paling tidak kamu buat satu dosa. Kamu tak solat, tapi kamu puasa tak perlu qada. Faham tak? Kalau kamu dua dosa. Cara nak jawab dengan dia orang pun berbeza. Dia macam tu. Habis mulut, hati. Hati kena ikhlas. Sebab tu Nabi kata qiyamul lail. Qiyamul lail ni apa dia? Menyebabkan kita ikhlas. Sebab orang tak nampak kita beribadah malam. Dan habisnya perut, jangan makan. Bagi mereka golongan yang macam hati-hatilah brokoli. Hati-hati ni. Kalau ada orang dia darah tertentu, dia tak boleh banyak minum brokoli, dia tak boleh makan brokoli banyak, tak boleh minum air soya banyak. Benda-benda ni berasaskan ni daripada kecil baby kita dah minum air soya. Laki-laki pula tu. Sebab rendah laktosa. So careful benda ni. Dia mempengaruhi hormon. And then syahwat kena jaga, kaki jangan melangkah tempat maksiat. Jangan pergi cari orang pula. Tangan jangan layari lama-lama wet yang lucah. Wallah. Lengkap tu satu badan. Itu dia ya. Menjaga takwa tu. Betul. Dari dalam luar semua pengaruh semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz masih banyak bersama dengan kami. Banyak lagi nak sembang kalau boleh. Kan? Tapi hanya sekadar itu saja. Tapi mudah-mudahan ada impaknya, ada dakwah secara hikmahnya yang kita sampaikan kepada saya minta satu je. Hubungi pihak JAKIM. Betul. Dan JAKIM baru ni ada terbit satu movie, satu drama. Dan alhamdulillah very good. Hubungi JAKIM dan JAKIM akan bagi semua di bawah unit KSK. Yes, insyaAllah antara yang boleh membantu. Baik, kami doakan Ustaz terus diberi kesihatan. Amin. InsyaAllah dalam nak berdakwah bukan senang ni, perjuang juga untuk mendampingi mereka. Mudah-mudahan dapat mengembalikan mereka ke dalam agama fitrah insyaAllah. Terima kasih Ustaz Nafiah Malik. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Ya. Ke mana kita lepas ni? Lepas ni kita cakap pasal kucing. Tapi sebelum itu kita akan berterabur dengan Ustaz mengenai dengan macam mana nak betulkan bacaan Al-Fatihah kita. Dan terus jangan lupa untuk terus buat panggilan kepada kami di 1800-881677 di NLKO. Dan kita berhenti seketika. Kembali selepas ini dengan kucing-kucing miau-miau. Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Itu dia kembali kita dalam NLKO. Tak ada Fakrul. Saya ditemani oleh Oyen. Kan? Tapi Oyen ni kenapa ni? Saya jalan ke set sikit Ya Allah, gebu betul. Macam lapar je nampak ni. Tapi dia macam bersembunyi, dia malu. Dah dapat anak tak cakap. Tadi anak baru saya. Ya Allah. Oyen. Dia lapar ke? Dia lapar ni. Ni ada. Elok ada rendang. Ketupat rendang. Boleh ke sila makan? Nikmati. Entah lapar. Orang tengok gaya orang jamu je. Boleh je ke? Boleh ke? Tak tahulah. Cuba tengok. Try. So try. Mau. Nak. Kenapa rendang Fakrul? Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Tapi tengok gaya orang jamu je macam dia.
Itulah orang boleh lah Fakrul, dia kucing. Itu juga risau kalau sakit dah dekat dengan raya kan. Macam mana? Tapi itulah Fakrul. Kita nak tahu lebih lanjut, kita bersama dengan Dr. Azliza Ahmad, pengarah urusan CQ Pets Love Sdn Bhd. Patutlah doktor bawa renang ni. Ingatkan untuk bukan kita. Tapi sebelum tu Fakrul, saya letak dalam sangkar lu ya. Letak. Awak jangan masuk pula. Jangan, tak muat. Selamat datang doktor. Sihat doktor? Sihat, alhamdulillah. Masya-Allah. Apa ni macam mana sambutan raya semua prepare dah okey? Alhamdulillah. Okey Tapi lebih pada prepare untuk kucing lah. Prepare untuk kucing kan? Okey, inilah pengarah urusan CQ Pets Love Sdn Bhd. Betul. Masya-Allah, kita bersama dengan Dr. Azliza. Jadi itulah duk cerita pasal makanan kucing ni kan. Sebab musim-musim perayaan ni kan kita tengok orang suka bagi makan kucing ikut dah. Bukan takat musim raya, lala ni pun bagi makan. Saya cakap utara sebab kami sekampung. Ya ke? Saya boleh try sikit nanti. Boleh ke makan ni? Okey, sebenarnya bukan semua makanan manusia selamat untuk kucing. Itu dah lebar. Itu nombor satu lah. Sebab apa? Kalau macam contohlah, rendang memang kita rasa macam sedap. Tapi sebenarnya dalam dia ada bawang putih, bawang merah, ada halia, lengkuas. And then kalau tu boleh berisiko menyebabkan masalah anemia pada kucing. Dia akan efek dekat sel darah merah dan juga boleh merisikokan kematian pada kucing. And then lagi satu Elmer London. Sedap. Tapi dalam dia ada coklat dan juga ada susu lembu. So kalau macam kucing yang ada lactose intolerant, dia akan menyebabkan kucing cerit-berit. Dan kalau coklat tu lagi bahaya, boleh menyebabkan kematian juga pada kucing kalau diambil dalam kuantiti yang banyak. Kucing ada juga lactose intolerance? Ada, macam manusia. Macam tu. Kadang-kadang kan orang bagi roti canai, macam-macam dia orang bagi. Walaupun kucing tu suka tu tapi dia kata kucing ni suka kot. Dia memang suka, tapi kita yang dakai. Betul itu. Kita dakai. Awak mengah yang nampak pegang kucing. Betul. Berat. Okey. Baik, ini kita bersama dengan doktor ni, doktor yang ada klinik vet sendiri kalau penonton-penonton nak tahu kan. Jadi kita nak tanya jugalah doktor, mungkin boleh kongsikan sikit doktor berapa lama dah dalam bidang veterina ni kan, dan juga klinik sendiri berapa tahun dah, dengan cerita tak balik raya sebab ada anak ramai. Cerita sikit. Okey, so alhamdulillah tahun ni 2014 kita dah 11 tahun beroperasi lah dekat 11 tahun. Di mana di Seremban 2, Garden Avenue, Seremban 2, Negeri Sembilan. So boleh main Seremban. Seremban. Kalau tu orang panggil Seremban kan, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey, so kalau macam klinik kita menyediakan servis perkhidmatan rawatan, buat blood test, scaling, vaksinasi dan juga pemandulan. Macam orang lah. Macam orang. Dia juga anak tadi. So yang kata kalau setiap kali raya anak ramai tu? 2 tahun lepas lah paling dahsyat. Raya terkejut kan. Sampai pukul 12 malam. Kena standby untuk orang nak check in hotel. Buat juga untuk check in nak tinggal waktu raya. Tahun ni pun alhamdulillah dah full booking. 200 ekor kita akan jagalah. 200 ekor doktor. Doktor cakap pasal makanan tadilah, ada lactose intolerance, ada tak boleh makan bawang, coklat dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya nutrien makanan yang kucing perlukan sebenarnya paling penting? Okey. So kalau you nampak Oye ni kan agak-agak dia kumpulan apa? Ni short dia long hair. Long hair. Betul ke? Maksud saya kumpulan tu kalau you all tahu harimau, macam tu okay. Dia Oye ni geng dia lah. Carnivore ke apa tu? Carnivore ke herbivore ke apa? Betul. Kalau herbivore lebih kepada lembu, macam manusia omnivore, tapi kucing adalah carnivore. So apa yang kita kena tahu adalah carnivore dia lebih kepada makan daging, macam apa tu haiwan yang dia bukan macam manusia makan semua benda. So kalau kadang-kadang ada akan bagi nasi macam tu. So kalau you perasan siapa yang bagi kucing makan nasi akan menyebabkan dia punya berak bau busuk. Sebab apa? Dia akan mengalami fermentasi dan juga berak dia akan berbau lah. Okey. So untuk kucing apa yang kita nak, kalau dekat dalam tu kita boleh bahagikan kepada 3 kumpulan. Untuk anak kucing dan juga ibu pregnant, dewasa dan juga senior lah. So untuk ni apa yang kita boleh suggest adalah daripada segi protein dia. Untuk kucing kitten dan juga ibu kucing yang mengandung, kita galakkan protein yang lebih tinggi lah, dalam 30% macam tu. Sebab apa? Dia memerlukan untuk pertumbuhan, untuk pembentukan tulang semua tu. And then untuk kucing adult, maintain je lah. Kan makan banyak sangat protein nanti terlebih gemuk pula. Terlebih besar pula. Betul. Kan? And then kalau untuk kucing yang dah kata orang tua lah, warga emas ataupun kita panggil senior adult, iaitu protein dia boleh maintain dan juga paling penting kita kena tambah fiber. Sebab apa? Dia membantu untuk berak, mudah merak. Sebab selalu kalau kucing yang dah tua ni senang dapat masalah sembelit macam tu. Macam orang juga. Yalah, macam orang kan. Betul, penting nutrien tu, jangan main sumbat je. Itu yang sakit kan doktor. Betul. Baik, kalau isu macam tempat nak bagi makan pula.
Kan kadang-kadang kita nak bagi makan, nak cari tempat yang sesuai dan selesa. Kat mana yang paling sesuai? Ada tempat dia sendiri ke ataupun bagi je makan dalam rumah tu? Oh, itulah kadang-kadang ada juga yang main bersepah kan, sebenarnya tak bagus. Kalau untuk yang ni saya ada formula ABC. ABC. Macam kalau A tu adalah appropriate ataupun tempat yang sesuai. So kita pastikan tempat tu selesa dan tenang lah. And then yang paling penting elakkan letak sebelah bekas berak. Macam kita lah, cuba bayangkan kalau kita makan dalam toilet kan, macam mana perasaan dia. Macam tu juga kucing. And then nombor 2 adalah bekas makan yang sesuai. Kalau tu bekas seramik adalah paling sesuai. And then kalau boleh bekas makan kena lebar. Sebab apa, dia punya misai tu kalau tersangkut dia akan menyebabkan kucing stres nak makan. So kena make sure dia punya tu bila masuk tu misai dia sama lebar. Jadi macam indikator lah. Indikator. Kita kalau makan misai sangkut pun tak ada juga. Kan? Adik-adik sangkut-sangkut ni kan. Sangkut-sangkut. So yang terakhir C adalah kalau kadang-kadang ada juga yang bagi makanan tin. So pastikan makanan tu dipanaskan dahulu sebelum diberikan terus pada kucing. Kadang-kadang kan orang tak tahu. Ambil dia dah peti ais, kena panaskan dalam microwave, lepas tu baru bagi sebab nanti dia akan menambah aroma. Oh, jadi cakap pasal panaskan, doktor, kenapa suhu yang sesuai untuk makanan kucing untuk diberikan? Dia kalau yang paling bagus adalah suhu bilik lah, suhu room temperature. Sebab kalau tidak nanti ada setengah customer saya dia buat keluar peti air bagi tu, kucing dia perut jadi cramp. So lepas tu dia cerit-birit dan juga tak nak makan. Baik doktor, kalau di luar sana yang menonton LKO hari ni kan, baiklah nak tahu juga pasal info kucing, nak tahu pasal macam mana nak jaga dia, nak dapatkan khidmat nasihat doktor selaku pakar, macam mana? Okey, so kalau dekat yang terpapar di kaca TV, itu kita punya social media lah, dan juga kita punya ni boleh hubungi Cinta Kasih di 0115117657 dan juga boleh datang ke Klinik Veterina Cinta Kasih yang terletak di Garden Avenue, Seremban 2, Negeri Sembilan. Okey doktor, kita semua selalu kalau kita beraya dekat dengan family kat kampung-kampung. Jadi tak balik ni special. Dia raya dengan kucing-kucing 200 ekor katanya. Jadi sedikitlah ucapan raya kepada mereka di luar sana. Okey, so kami daripada Pekat raya ke tu? Pekat raya. Okey, kami daripada Klinik Veterina Cinta Kasih ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan juga apa yang saya boleh sarankan adalah pastikan apa tu kucing terjaga sepanjang perayaan dan juga elakkan beri makanan yang tidak selamat, contoh dia mata rendang dan juga elemen London untuk memastikan keselamatan kucing kita. Orang potong lemang, ketupat pula kan dia ikut lagu kan. Okey, baik, alhamdulillah kita dapat ilmu banyak hari ni. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Azriza Ahmad, pengarah urusan CQ Pets Love Sendian Berhad. Dia dapatkan nasihat pakar, insya-Allah. Terima kasih doktor. Selamat raya dengan anak-anak ramai ni ya. Selamat raya. Ada baju raya tak? Mesti ada kan baju raya tu. Okey, baik. Lepas ni kita nak ke mana? Lepas ni kita dengan Fakul lah. Oi, ada apa? Kita nak belajar macam mana nak baca Al-Fatihah. Betul. Kita akan cerita surah Fatihah tu dia cover seluruh Al-Quran. Selepas ini. Teruskan bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Kembali dalam N to the L to the K to the O. Di TV 9. Anda juga boleh saksikan kami live di Facebook. Nasi Lemak Kopi O. Betul. Boleh like, komen dan juga share. Betul. Okay, dan kepada penonton di luar sana, kita nak belajar macam mana nak untuk menyampaikan atau membaca Al-Fatihah dengan cara yang betul bersama dengan Fakrul. Tapi sebelum itu kita bolehlah buat panggilan di talian bebas tol. Talian bebas tol. Tak perlu tunggu tol percuma untuk raya. Call je. Call je TV9 di talian 1-800-881677. Baiklah cakap pasal Fatihah ni Fakrul kan. Kita nak cakap pasal pentingnya tajwid ni sebenarnya. Jadi macam apa komen Fakrul mengenai tajwid, terutamanya kilas nakalan kita orang Melayu ni kan? Okey, menarik. Sebab kenapa kena baca Quran, kena ada tajwid. Tak boleh ke main baca langgar gitu je. First kali kita kena tahu dia Quran ni dia ada hukum dia. Dia adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi panduan umat seluruh alam kan. Jadi bila Nabi baca macam tu, kita kena follow. So apa yang kita belajar ni adalah daripada Nabi Rasulullah SAW. Bila Rasulullah baca, katalah Rasulullah baca panjang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak boleh baca Alhamdulillahi, tak boleh gitu. Rabbil Alamin, tak boleh gitu. Dia kena ikut Nabi. So bila kita ikut tajwid tu, kita ikut Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Okay. So, baiklah Fakrul, sekarang kita dimaklumkan oleh penerbit kita, ada pemanggil di talian bebas kita. Saya pun ada. Di talian bebas tu Puan Zahra Ahmad Arif dari Muar, Johor. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Zahra. Oh maaf, dari Skin Chance Selangor katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Khabar baik. Sihat kan? Alhamdulillah. Okey. Dah sedia dah? Dah sedia? Sedia. Okey. Jom.
InsyaAllah Abah ada. InsyaAllah. Sikit kita tolong kan. Silakan Puan. Silakan Puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Zahra. Ketak ke? Getak sikit. Okey, tak apa, biasalah tu kan. Mengaji live bukan senang. Betul kan? Okey, Puan Zahra, bacaan okey. First kali kena ucapkan tahniah sebab bukan senang nak baca live tau. Okey, sikit je touch up. Okey, yang pertama sekali pada kalimah Ar-Rahmanir-Rahim, ha tu ha pedas. Ha pedas ni dia dekat tengah tekak kita. Cuba try. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Apa? Ha pedas. Ar-Rahmanir-Rahim. Cantik. Yang tu kalau kita baca Ar-Rahman tu dia ha yang besar. Ha besar kat sini. Dia punya position di bawah. Makhraj. Makhraj dia adalah di tengah ni, okey. Yang kedua, siratal ladzina an'amta. Kalimah an'am tu jangan tertukar. Tadi macam bunyi an'am, terbalik. An'am. Dia nak an dulu, lepas tu am. Cuba. An'amta. An'amta. Cantik. Dia lagi Arab dari Arab tu. Dari Arab. Masya Allah. Itu saja. Yang lain semua okey. Boleh Puan Boleh? Faham? InsyaAllah. Moga-moga Allah rahmati Puan Zahra bersama dengan kita hari ini. Baik, terima kasih Puan Zahra yang langsung dari Skin Chance. Assalamualaikum, selamat hari raya. Dan Ustaz Fakrul, Ustaz pula. Kejap nampak Ustaz. Tak? Sebab dia dah bila mengajar cakap pasal Al-Fatihah ni dia menjadi Ustaz. Baiklah, hari ini juga kita bawakan kepada anda di Nasi Lemak Kopi O doa rezeki harian mengenai doa untuk memohon rezeki yang baik. Dan juga doa untuk memohon perlindungan. Okey, jom kita sama-sama baca. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dengan doa itu tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, hidup kita seharian. Dan untuk mengetahui anda, baru-baru inilah PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional buat judul kalinya telah bekerjasama dengan Harian Metro melalui program titipan kasih Back to School. Program ini merupakan salah satu program tanggungjawab sosial korporat CSR yang diadakan setiap tahun oleh PTPTN. Tujuan program ini diadakan adalah untuk membantu meringankan beban golongan yang kurang berkemampuan dan meraihkan pelajar yang melangkah masuk ke sesi baru persekolahan dengan lengkap set pakaian serta beg sekolah yang baru. Program ini juga telah diadakan di Sekolah Kebangsaan Air Hitam Pulau Pinang dan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Noliza Abdul Rahim iaitu pengurusi PTPTN, dan turut hadir bersama adalah Encik Ahmad Dasuki Abdul Majid merupakan Ketua Eksekutif PTPTN dan juga yang berusaha Encik Husin Jahid iaitu pengarang kumpulan Harian Metro merangkap pengurusi projek titipan kasih Harian Metro. Program ini juga memberi manfaat kepada 200 orang pelajar dari 12 sekolah terpilih di Pulau Pinang iaitu Sekolah Kebangsaan Air Hitam dan Sekolah Kebangsaan Seri Aman. Dan melalui program ini juga pelajar asnaf telah menerima bantuan set pakaian sekolah serta beg sekolah berjumlah RM35,000 sumbangan daripada PTPTN, dan manakala pihak Media Prima berhad pula turut memberikan sumbangan dalam bentuk akaun simpan SSPN Prime berjumlah RM20,000 di mana setiap pelajar akan menerima RM100 setiap seorang. Dan selain itu, sempena bulan Ramadan, PTPTN juga berbesar hati untuk mengagihkan 1,000 beg bobo lambuk kepada semua tetamu jemputan yang hadir dan penduduk sekitar.
Okey, baik. Di sebalik fungsi utama PTPTN dalam memperkasa agenda pendidikan tinggi negara, PTPTN juga sentiasa prihatin dalam menyalurkan sumbangan untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik melalui pelaksanaan program-program tanggungjawab sosial korporat CSR untuk kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Usaha murni ini dilaksanakan secara berterusan agar masyarakat tidak tercicir daripada arus pendidikan disebabkan masalah kewangan, dan melalui sumbangan ini dapat membantu meringankan beban kewangan ibu bapa dalam menguruskan keperluan anak-anak pada sesi persekolahan baru ini, dan semoga simpanan yang diberikan dapat memberi motivasi kepada ibu bapa untuk menjadikan tabung pendidikan yang terbaik demi masa depan anak-anak. Semoga sumbangan yang diberikan tersebut dapat membantu pelajar-pelajar sekolah serta ibu bapa mereka, dan diharapkan melalui sumbangan dan pembukaan akaun simpan SSPN ini menjadi titik permulaan kepada pelajar-pelajar untuk menabung dan merancang untuk pendidikan tinggi di masa hadapan. PTPTN telah mewujudkan instrumen simpanan melalui skim simpanan pendidikan nasional Simpan SSPN sebagai platform terbaik untuk menggalakkan masyarakat membuat perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan tinggi. Simpan SSPN menjadikan pelbagai keistimewaan dan manfaat seperti pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000 setahun, perlindungan takaful ke atas pendeposit, dividen yang kompetitif, geran sepadan secara percuma sehingga RM10,000 bagi satu keluarga yang layak, patuh syariah dan dijamin kerajaan. Baiklah, itu saja dari PTPTN, dan kita akan beristirahat seketika. Tapi sebelum itu kita akan bawakan satu topik mengenai kesihatan usus suatu bulan Ramadan ni. Kita kembali selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O bersama saya Bar Zaizan dan juga Fakrul Radhi. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Alright, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O. Lagi sekali? Ya, kenapa? Lagi sekali. Nasi Lemak Kopi O. Semangat sikit. Semangat sikit. Dia boleh lagu je lah, makan tak boleh. Puasa. Okey, cerita pasal makan ni. Betul. Bahawa bulan Ramadan ni kan kita makan pun boleh tahan. Puasa tu sihat. Kan bila puasa, tapi bila makan masa berbuka tu. Kan, macam belah saka. Sebenarnya daripada pemakanan kita tak bagus, kita boleh menyebabkan usus kita kotor. Betul. Kan kita tengok tanda-tanda usus kotor. Apa menyebabkan usus kita kotor? Ada 5 tanda usus kotor sebenarnya, Pak Radhi. Yang pertama apa? Yang pertama, mulut boleh menyebabkan mulut berbau. Alamak. Kan? Ni kena pakai mask dulu kan? Okey, seterusnya yang kedua, antara yang penting adalah sembelit. Ini orang tahu kan. Betul, tapi saya rasa personally, jujur saya mengalami masalah tu sebenarnya. Ni, fiber kurang. Fiber kurang. Dan ketiga, Fakrul, lesu dan tak bertenaga. Tapi alhamdulillah saya bertenaga lah setakat ini. Okey, maksudnya usus okey lagi lah. Baik, seterusnya, perut kembung. Angin. Terapung. Terapung je. Okey, lagi. Dan yang terakhir mungkin kerap sakit kepala. Betul. Mungkin ramai tak tahu sebenarnya antara penyebab sakit kepala ini bukan tak cukup tidur semata-mata, mungkin juga disebabkan oleh makan yang tak betul dan sebagainya. Okay. Antara 5 tanda tu awak satu je. Satu je. Satu je. 5 tanda tu kan. So saya mungkin ada sakit kepala kot. So kita nak tanyalah hari ni tetamu-tamu kita. Betul. Sebab topik kita cerita cantik dan berduit. Sebab bila berkaitan usus, dia ada kekaitan dengan cantik. Ada kaitan dengan duit. Nak tahu? Okey, jom kita bersama dengan Datin Sumitra Ramachandran, Ketua Pegawai Eksekutif Nutra Sdn Bhd. Apa khabar Datin? Khabar baik. Sihat Datin dah beraya dah. Ya. Kita raya awal. Okay. Dan juga kita bersama dengan Siti Nazura Muhammad Nasir, Ketua Pemasaran Nutra, ataupun kita panggil Puan Aira. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. So cantik Fakrul. Cantik dan berduit. Betul, cantik berduit. Itu dah tagline dia. Kita cantik belum tentu berduit. Okey, baik. Jadi kita nak tanya Puan Aira dulu kan, yang menyebabkan Puan Aira sendiri dah boleh masuk tim dan juga menggunakan Nutra ni sendiri. Apa turning point ni lah, apa yang berlaku? Boleh kongsikan. Sebenarnya pada awalnya saya memang ada masalah jerawat lah. Jerawat dekat bawah dagu. Sampai tahap saya pernah menggunakan produk yang ada mercury. Sebab kita nak flawless kan. Tapi yang flawlessnya dekat pipi, dahi, bawah ni tak settle-settle juga. Okey, jadi saya pun selain daripada itu saya juga ada masalah berkaitan sembelit, gastrik, GERD, anxiety dan juga panic attack. Banyak kan penyakit ni? Banyak. Ini semua sebabkan
Puncanya tak jaga usus lah. Dan bila saya cuba produk Nutra ni, dia membantulah untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi saya sendiri pun kagum lah, terkejut. Sekarang ni almost 3 tahun penyakit-penyakit saya tu tak menyerang saya. Yalah, dia apa, kesan tadi sendiri lagi lah testimoni kan. Sebab benda tu berkaitan dengan sakit tu, yang usus tu bawa ke cantik tu. Betul. Macam okey. Dan seterusnya Datin Sumintra, boleh dengan sikit kongsi sikit produk yang dipakai oleh Puan Airah yang boleh membantu dia untuk kembali cantik, flawless tu. Okey, sebenarnya 80% penyakit dalam badan kita ni dia start daripada usus. Apabila usus kita tak memainkan peranannya dengan secara efektif. Actually, Tuhan dah kurniakan kepada kita usus dan juga hati. Itu merupakan kurniaan Tuhan. Tetapi makanan yang kita makan tu, yang ada perasa, perisa, pewarna, so dia menjadi perosak kepada sel-sel kita. So, bila you start berikan Nutra, dalam Nutra ada makanan untuk usus dan juga hati kita. So, dia akan start untuk memproses. Okey, maksudnya usus itu sangat penting. Betul. Saya pernah masuk hospital sebab usus tau. Punya pemakanan dia jadi angin dan sebagainya sampai tak ada tidur. Tapi doktor cakap sama macam Datin lah. Kan. So kenalah tazkirah. Masalah angin ni kan, ramai yang ingat pegang sini angin, pegang sini angin. Asal pegang je. Ya. Sebenarnya bermula daripada usus. Usus merupakan pusat pengumpulan angin. Betul. Pusat pemakanan kita juga kan. Macam kawasan tadahan hujan. Puan Airah, kalau kita kata dah jaga keterampilan, cantik-cantik dah. Macam mana pula kalau kata nak berduit ni? Macam mana pendapatan dengan Nutra, kalau boleh kongsi sikit pada kami ni? Okey, journey saya lah macam mana saya boleh sertai Nutra ni. Okey, actually masa saya join Nutra ni, saya memang sedang mencari produk untuk saya bawakan lah. Saya ni pula jenis kalau nak bawa satu produk ni memang kena yakin dulu. Sebelum kita nak yakin ke orang ni, kita kena yakin dulu. Ya, macam mana nak cakap dengan orang kan kalau kita pun tak ada result. Saya bukan jenis macam produk tu viral ataupun brand dia strong, kita orang jual, kita pun nak jual. Ataupun tak pakai, cerita ke orang. Ya, kan macam mana nak cerita kan, kita pun biu je produk ni kan. Macam tu. So bila saya sendiri pun dah cuba, saya yakin, dan pada masa yang sama saya memang listkan 5 brand yang lain lah. Di antaranya adalah brand Nutra. Okey, saya siap buat solat istikharah. Untuk milih. Sebab mesti banyak produk, bukan jodoh je. Bukan, sebab kita kalau boleh orang kata pun untuk long term kan, untuk jangka masa yang panjang. Kita bukan nak buat orang kata hit and run kan. Kita kalau boleh nak buat betul-betul kita nak naikkan brand tu. Istiqamah apa panggil. Ya, betul. Lepas tu sama istiqarah tadi. So bila saya buat solat istikharah tu, petunjuk yang saya dapat tu adalah daripada kita punya founder sendiri, Datuk Ilai. Segala persoalan di minda saya tu dijawab oleh Datuk Ilai sendiri tanpa perlu ajukan soalan tu. Antara yang terjawab apa? Okey, dia macam, boleh ke aku buat produk ni, macam mana brand ni baru nak naik. So, macam mana kita nak start, nak tarik orang, nak yakinkan sebagainya lah. And then Datuk hanya call saya, tanya khabar, terus dia jawab. Dan berlaku selama 3 kali berturut-turut lah. And then saya anggap itu sebagai satu petunjuk. And pada masa yang sama juga, kita tengok background dia, industri ni bukan orang kata yang sebarangan lah. Okay, dia background pharmaceutical background. So, kalau kita tengok dekat luar sekarang ni, banyak produk, banyak orang ramai nak keluarkan produk kesihatan juga. Walaupun mereka ni tak ada daripada orang kata background medical. So, dia jadi lebih yakin lah dekat situ. Baik. Dan Fakrul, okey. Mengenai nak jadi cantik dan berduit. Orang kata biar kaya dan bergaya. Jadi bagaimana nak cantik dan berduit dengan kalau macam Netra sendiri ni macam mana dia bagi kepada ejen-ejen ke? Okey, so untuk mereka yang nak cantik dan berduit ni, you boleh join kita lah. Okey, kita ada sediakan payslip dan ada juga tim kita yang berjaya keluarkan kereta dengan support daripada income Nutra ni. And then kita juga menyediakan ilmu bimbingan lah, bimbingan percuma. And kita punya Datuk Ilai, Datin Sumi, even saya sendiri pun ada mentor. So you all tak perlu nak orang kata memazir duit beribu-riban dekat luar sana semata-mata nak dapatkan ilmu. InsyaAllah boleh dapat fresh direct daripada kita. Okey, membuat training apa semua lah Ya, ada. Okey, Datin mungkin ada nak tambah sikit tentang kelebihan produk ke? Bukan tentang kelebihan produk, maybe kelebihan Puan Airah dalam training. Sebab apabila train ni bukan setakat train untuk buat duit, tetapi niat kita untuk membantu orang. And bila you nak membantu orang ni, sebab tu Nutra punya tagline itself, cherish life, menghargai kehidupan dari segi kesihatan dan juga kewangan. So itu merupakan bantuan yang Puan Airah tengah memberikan, and dia bukan setakat nak buat beribu-ribu, berjuta-juta, you know. Certain people mereka nak buat RM100 sebulan, RM200 sebulan.
So Puan Aira membantu dari golongan tersebut sehinggalah golongan yang boleh buat beribu-ribu ringgit. Okey. Jadi Puan Aira, apa sahaja kelebihan selepas Puan Aira join bersama dengan Nutra? Okey, kelebihannya of course kita dapat buat income. Bukan sekadar buat income tapi juga sihat. Itu yang paling seronok sekali lah. Sihat, poket pun ada duit juga. Orang kata kepuk kan. Sihat dalam, sihat poket. Ya, jangan orang kata dah lah sakit lepas tu duit pula tak ada. Jenuh kan. Jadi kita memang nak invite lah sebab kita tahu ekonomi sekarang pun agak struggle. So kita nak bantu mereka di luar sana. Yang paling seronok Datin, kita ada reward umrah. You boleh tengok kat situ. Saya telah dihantar ke umrah dan kita punya hajat Datuk Ilai, founder kita ni nak menghantar 100 orang pergi mengerjakan umrah. Mungkin anda adalah orang yang bertuah tu. Yes, insya-Allah. Jadi boleh saksikan di Kaca TV juga untuk hubungi mereka kan di Facebook Nutra Center, Instagram Nutra Official dan TikTok Aira Nasir. Betul. Kan Nasir 3 belakang tu. Maksudnya 3 akaun dah. Ada 3 akaun. Punya banyak. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Datin Smitra Ramachandra, Ketua Pegawai Eksekutif Nutra Sdn Bhd. Terima kasih juga kepada Siti Nazura ataupun Puan Aira All the best. Semoga sukses. Thank you so much and selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga kami ucapkan. Baik, Abah, kita dah pun sampai penghujung rancangan untuk Nasi Lemak Kopi O. Kita juga nak wawarkan kepada anda, nak tak pushback macam dulu kan orang beraya kan? Kalau nak kembalikan nostalgia raya dulu-dulu ni, senang je. Jangan lupa untuk muat turun tonton, beli pelan langganan 3 bulan tonton. Gunakan kod promo Bujang X tonton sebelum buat pembayaran dan anda berpeluang menjadi pemenang yang bertuah, dan jangan lepaskan peluang ni kerana stok adalah terhad. Jom join sekarang. Yang tagline dia tonton ni, langgan lagi layan. Mantap. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung hujung Ramadan pun ya. Betul. Maksudnya NLKO minggu keempat hari Jumaat kan. So kita dah tak ada dan insya-Allah kita akan bertemu hari raya nanti. Betul. Jangan lupa untuk saksikan istimewa Rumah Raya NLKO Minggu Harapan. Raya 1, Raya 2, Raya ketiga. Fakul jadi tuan rumah kan? Nak tahu kena tengok kan. Jangan lupa juga untuk saksikan siaran ulangan kami NLKO di TV9 jam 7.50 malam setiap Ahad. Jumaat, Sabtu dan Ahad. 7.50 malam. Okey, ucapan raya sikitlah. Ucapan raya sikit. Okey, saya tak banyak sangat ucapan raya yang on makan ni. Okey. Itu makan nanti faktor itu. Tapi bagi mereka yang akan memandu jalan raya, awasi jarak kenderaan anda, patuhi had laju yang telah ditetapkan dan ingat lampu hijau jalan, lampu merah tanda berhenti, pandu cermat jiwa selamat sampai ke destinasi. Pandu laju kepala lumat. Bahaya kan. Okey, untuk saya pula di hujung Ramadan ni kita gunakan Ramadan yang paling hujung-hujungnya yang terbaik. Mudah-mudahan Ramadan ni jadi yang the best untuk kita. Sambil kita nak meraihkan dengan family kita ataupun adik keluarga, ada juga rakan-rakan kita. So kita dengan penuh kesyukuran insya-Allah. Okey, jangan lupa untuk NLKO Raya Minggu Harapan kita ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habiballah, Ya Rasulullah.